Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita berjumpa lagi sekali dalam tuition Cikgu Yeh, insyaAllah. Hari ini kita akan masuk satu lagi subtopik yang baru, subtopik 1.4. Jadi kita mulakanlah kelas kita pada Cikgu, petang dia ini. kata tak accept cikgu. Tak ada pun. Tak ada lagi. Nanti Cikgu akan accept. Kalau dia ada, mesti Cikgu akan nampak dekat skrin yang satu lagi ni. Okey, boleh tak apa, kita mula dulu. Kita mulakanlah kelas kita pada petang ini dengan bacaan Ummul Kitab. Bagi yang Islam, yang bukan Islam boleh bertafakur cara masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Selamat datang kepada Ajwad dan juga semua yang ada dalam ni, insyaAllah. Jadi sebelum kita mula tajuk baru ni, 1.4 kekenyalan, kita akan bincangkan dulu. Ada satu soalan yang telah diminta oleh sahabat kita ni. Sekejap, juga kena kecilkan sikit. Soalan ni adalah berkenaan dengan tajuk yang lepas yang kita belajar, iaitu daya dalam keseimbangan dan juga leraian daya, kan? Okey. Kalau kamu nampak soalan ni, cikgu dah ada dalam Telegram. Cikgu dah masukkan dalam tu. Mari kita tengok soalan ni. Okey. Data Raja 91 menunjukkan seorang budak lelaki berjisim 40 kg. So, kamu keluarkan dulu macam biasalah. Saya tak rela gagal ujian ni. S tu senaraikan, T tukar A rumus G, ganti U ialah unit. Kamu kena senaraikan dulu. Apa dia bagi? Jisim dia 40 kg. Okey, untuk kali ni tahun SPM 2021 dan seterusnya. Okey, selamat datang kepada Fatin ni. Okey, kita sambung pastikan unit sangat-sangat penting. Wajib kamu letak unit yang betul. Wajib letak unit. Pastikanlah setiap kali kamu menulis jawapan akhir itu mesti ada unit lah. So, kalau macam ni kamu ambil je maklumat M, tulis 40 kg ni, tulis 40 saja. Okey, meluncur turun dari dua terowong luncur yang sama, satu persatu. Okey, apa beza kat sini? Kamu nampaklah dia punya sudut ni. Satu 30 darjah, ni 30 darjah, yang ni ialah 17.5. Okey, mungkin kamu nampak tak apa jelas lah. Kamu boleh tengok dalam tu. Kat atas ni dia ada satu daya. Kita guna pen merah ni. 120 Newton. Ini adalah daya geseran. Dan macam biasa, mesti ada daya normal reaction, force ataupun daya tindak balas. Dan juga dia ada berat. Berat mesti ke bawah. Macam tu. W. Dia kata WC adalah komponen berat yang selari dengan cerun. Kat sini ada satu lagi ialah WC yang selari dengan cerun. Jadi kalau dia kata menunjukkan sebuah ni, dicondongkan 30 darjah dari ufuk. Raja 9.1b menunjukkan budak lelaki itu berada dalam keadaan pegun. Terowong luncur dicondongkan 17.5 darjah dari ufuk. Daya geseran yang bertindak, kedua-duanya adalah 100. Ni FR kita. 120 Newton. Boleh keluarkan maklumat. Lepas tu apa lagi?
Theta. Dia ada bagi juga ni. Theta satu lah. Theta satu yang gambar satu tu ialah 30 darjah. Okey. Apakah maksud daya geseran? Daya geseran ni adalah daya yang menentang lah. Yang menentang pergerakan. Itu satu markah. Seterusnya, berdasarkan Rajah 91, hitung komponen berat. Yang ni yang kamu confuse ni. Dia kata apa? Hitung komponen berat. Sekejap dia kecilkan lagi. Tak nampak. Hitung komponen berat yang selari dengan cerun terowong luncur iaitu WC. Kita lukis balik mamak ni. Kan? Sudut dia 30 darjah. Mamak ni cikgu buat macam kotak lah, senang. Cikgu nak lukis orang tak pandai. Macam ni. So dia ada apa kat sini? Sini ada R. Kat sini ni dia ada W. Dekat atas ni ada FR. Dan kat sini ada WC. WC tu sebenarnya ialah dileraikan daripada yang ni. W ni kita dah lerai kepada dua dah ni. Kat sini. Sini adalah W, kalau kita ikut paksi, dia adalah WY lah yang kita belajar itu. WC ni sebenarnya adalah WX. WX tu ialah sama dengan apa? Dia adalah W, kalau sini theta dia, sebab theta kat sini, maka sini juga theta. Maka sini akan jadi sin. WY ni akan jadi W cos theta. Kena ingat balik yang kita belajar minggu lepas. Okey. Jadi kalau kamu dah dapat ni, WC ialah WX ataupun W sin theta, maka kalau dia minta WC, dia adalah W sin theta. W ni pula ialah sama dengan mg. Kita ada M, kita ada G. Okay, mg sin theta. Theta kita ada kan 30 kan? M kita 40. G kita 9.81. Okay, cuba tekan kalkulator. Dapat berapa? Ada yang dapat tak? 40 kali 9.81 sin 30 darjah. 196.2. 196.2. Very good. Semua dapat? Ajwa dapat, ni dapat, cantik. 196.2, jangan dilupakan unit dia adalah Newton. Okay, unit dia adalah Newton. 196.2 ini ialah WC. Yang mana dia turun ke bawah lah. WC ni kalau kita tengok, dia selari dengan paksi mana? Dia paksi X lah kita panggil. Dia dengan daya yang mana? Sebab ada soalan lepas tu. Daya paduan. Daya paduan. So yang soalan yang kedua ni, ini ialah B1 lah. Kan B1. Kalau B2, dia tanya daya paduan kan? So daya paduan kita melibatkan yang ni, WC dengan FR. Maka kita kena WC tolakkan dengan FR. Patutnya kita tambah lah. Tapi disebabkan arah dia bertentangan, kita tolak sesiap. Sebab satu positif, satu akan jadi negatif. Okay, so sekarang ni WC kita dah ada, FR pun kita ada. Okay, cuba kira berapa daya paduan dia untuk yang B2 ni. Tujuh 76.2 Newton. 76.2 Newton. Semua boleh dapat ke? Dapat. Cantik. Itu cara dia. Kalau cikgu tanya kamu lah, berapa daya R? Berapa daya R? Walaupun tak ada dalam soalan ni, R dia sama dengan berapa? 76.2. 76.2? Macam mana kamu kira? Ni R ni yang kat atas ni. Sebelum tu kita ingat balik konsep yang kita belajar minggu lepas. Kotak ni dia pucuk ke atas ke dia pucuk ke bawah, ataupun dia stay je duduk atas landasan tu? Pecut ke bawah. Tak ada, dia stay kan. Mana ada dia pucuk ke bawah? Dia stay je kan. Dalam keadaan pegun Ya, dia tak pegun, tapi dia ataupun dia ada dua keadaan. Sama ada bergerak dengan laju seragam atau pegun, dia kita panggil dia dalam keseimbangan. Maksudnya daya bersih dia akan jadi kosong. Okey, jadi F yang kita bincang ni, R dengan WY dia adalah kosong tau. R tolakkan dengan WY sama dengan kosong. Kenapa tolak WY kosong? Sebab dia arah bertentangan, kena tolak lah. Maka R ini sama dengan WY. Jadi R kita sama dengan apa? W ni ialah WY ialah W cos theta. W cos theta. Okey, cuba kira berapa nilai R tu. W ni kena tukarlah mg. Okay, cuba kira berapa dapat?
339.83 Newton, cikgu. Yes. Cikgu tengok Tarim berdapat 339.83 Newton. Jangan dilupakan. Okey, yang ni kalau 2 markah lah soalan ni kan, contoh. Yang ni tak ada markah ni. Yang ni tak ada markah sebab kamu tak menunjukkan penggantian. Yang ni markah yang kedua. Patutnya ada satu lagi step iaitu M ni kamu kena masukkan nilai 49.81 cos 30 darjah. Ini penggantian yang betul, kamu akan dapat markah yang pertama. Markah yang kedua wajib betul dengan unit. Jadi pastikan kamu tulis unit yang betul. Lagi satu, poin yang penting kat sini. Buat catatan dia mesti at least 2 DP. Minimum 2 titik perpuluhan ataupun decimal places. Mesti ambil minimum 2 titik perpuluhan. Bila tekan kalkulator ni kamu akan dapat banyak sampai 7 ke 8 kan. Jadi kamu ambil lah 2 titik perpuluhan dan juga pastikan juga kamu round off tu bagi betul. Bundarkan dengan betul. Bundarkan dengan betul. Ini sangat-sangat penting untuk SPM bagi level baru ni lah, KSSM kan. Kamu dah masuk KSSM. Dulu KBSM kadang-kadang ada macam tu lah, ubah-ubah Jadi yang ni pastikan unit dan juga dia punya titik perpuluhan tu 2. Okey, boleh dapat tak sampai situ? Dapat. Cantik. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Kita nak masuk ke kenyalaan ni. Pecutan. Pecutan ni dia ada kaitan dengan daya paduan. Maka formula dia adalah F sama dengan MA. Maka kita nak A kan. Kalau cikgu akan pusing formula dulu. A sama dengan F per M. Daya paduan kita dah ada dah 76.2. M kita dalam 40. Kamu tekan. Kamu akan dapat. Cuba tekan. Cikgu tak tahu jawapan ni. Cikgu tak ada. Calculator cikgu entah pergi mana dah. Ada dalam beg. Berapa dapat cepat? Enam bagi 4 tak sampai 2 ni 1 point something. 1.905. Okey, kamu boleh ambil 1.91 meter per second square. Pastikan betul unit dia ms kuasa negatif 2 ni ada point ni 1.91. Alhamdulillah. Okey, itulah pecutan dia. Alright, selesai untuk soalan tu. Pergi pada soalan yang bawah ni pula. Yang ni dengan menggunakan konsep daya terangkan. Ini panjang sikit lah. Yang ni sebab apa? Tak apa, yang tu kamu buat kemudian. Ada 4 markah, 4 poin. Nanti cikgu akan sebenarnya benda-benda ni cikgu akan buat satu sesi lah yang kita namakan sebagai teknik menjawab. Biasanya dekat-dekat kamu nak periksa pertengahan tahun ataupun dekat-dekat dengan nak ujian bulanan, terutama sekali dekat trial, lagilah cikgu akan buat sesi untuk teknik menjawab. InsyaAllah paper 2, paper 1 kita akan buat. Kita pergi pada yang ni dulu sebab masa kita tak apa banyak, dah 13 minit. Pergi kepada ni. Kita panggil dia yang ni biasanya soalan section B. Okay, section B dia ada 2 pilihan, soalan 9 dan 10, pilih satu. Lepas tu ini soalan yang 10 markah, kamu kena buat pilihan yang terbaik dengan memberikan dia punya justifikasi. Kita panggil ini soalan justifikasi lah. Kamu kena buat table untuk jawab dia. Yang paling mudah buat table, janganlah buat karangan pening pada pemeriksa nak tanda kan. So kamu buat yang ni table jentik-jentik, 2 kolom pun cukup lah. Ada yang buat 3, ada yang buat 2. Terpulang pada kamu okay, kalau 2 kolom macam ni, ni adalah ciri-ciri ataupun aspek-aspek dia. Inilah sebab dia. Okay, yang pertama, kena tengok soalan lah. Soalan dia apa? Kaji spesifikasi keempat-empat mesin rumput berdasarkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, kaedah menggerakkan mesin rumput. Kaedah menggerakkan. Kamu tulis ni. Kaedah menggerakkan mesin rumput. Cikgu tak tulis penuh lah. Sebab apa? Lambat kalau cikgu nak tulis ni. Mesti menolak. Sebab tu kadang-kadang dia orang suka buat 3 kolom. Takut dia tak tulis pilihan dia tu. Kaedah menggerakkan mesin rumput adalah dengan menolak. Kamu nak 3 kolom ke 2 kolom? Cikgu saya kata 2 cikgu. 2 cukup dah. Memanglah. Kalau 3 tahu apa satu kolom dia lagi? Dialah pilihan. Okay. Pilihan ni maksudnya apa? Kaedah dia adalah mesti menolak. Macam tu, bukan menarik, menolak. Kan dia ada satu tarik, satu tolak kan. Ini kaedah dia lah ni. Tapi subhanallah, cikgu terlepas pula cerita ni. Sepatutnya sebelum kamu buat yang ni kotak ni, kamu kena pilih yang mana terbaik dulu. Kita tengok apa yang dia nak. Kan ciri dia apa tadi? Kaedah menggerak, jisim mesin rumput, saiz bilah,
sudut antara pemegang dengan garis ufuk. Jadi daripada 4 perkara tu, kamu tengok yang ni 20 darjah, 20 darjah, 35 darjah, 35 darjah. Antara dia ada 4 ciri. Kaedah, sudut, saiz bilah dan juga satu lagi apa ni? Jisim. Okay, mana ciri daripada 4 tu yang kamu yakin sekali kalau kamu pilih dia betul? Contoh kalau cikgu, aku yakin yang ni sudut ni. Kan, sudut. Aku nak pilih 35. Kalau 20 tu rendah sangat, jenuh nak membongkok. Kan? Jadi cikgu yakin 35. Maka J ni, misi rumput J dan misi rumput K ni, cikgu pangkal terus. Cikgu takkan tengok dah untuk J dengan K. Terkeluar daripada pilihan cikgu. Okey. Dah cantik lah. Kedua-dua ni adalah 35. 35. Lepas tu satu lagi. Macam mana nak pilih yang mana ni? Saiz dia mesti besar supaya cepat potong. Okey, nak besar. Bila sebut je nak besar, tengok bilah. Yang ni kecil, yang ni besar. Maka L juga terkeluar daripada pilihan cikgu. Sebab, contohlah, kamu confused. Nak tarik ke nak tolak? Nak tarik ke nak tolak? Itu tak certain. Maksudnya kamu tak yakin. Yang kamu yakin, kecil dengan besar, nak besar. Maka, kamu dah dapat pilihan, kamu dah solid dah. Kamu akan pilih M. Okey, jadi kamu akan cerita dalam ni, semua berkenaan dengan M saja. Kaedah dia, menolak. Nampak? Dia tolak kan? Menolak. Lepas tu yang kedua. Yang kedua tu apa? Jisim. Jisim mesin rumput. Kamu tengok, ini 10 kg dengan 5 kg. Besar. Jisim besar. Kalau 2 kolom, kamu terus tulis kat sini. Jisim mesin rumput adalah besar. Tulis kat sini. Sebab tu kadang-kadang ada calon, dia lupa tulis ni. Jisim mesin rumput, lepas tu dia lupa nak pilih apa benda. Kan? Lepas tu dia terus bagi reason dia. So tak nak lah. So pastikan jisim mesin rumput mesti besar. Ataupun kalau ada pilihan, kamu nampak lah kalau kamu kolom ni kamu tinggalkan kosong, maksud kamu belum buat pilihan. Okey, seterusnya apa lagi? Yang ketiga, kamu tulis lah. Cikgu tak nak tulis sebab lambat cikgu tulis. Dah lah tulisan buruk. Okey, saiz bilah besar. Kalau boleh kamu elakkan lah, tulis 10 kg, 5 kg, tulis nilai dia tu tinggi, rendah, besar, kecil, kan? Macam tu. Saiz bilah pun nak besar. Lepas tu yang keempat ialah sudut. Sudut pun besar juga. Kalau tidak, kamu tulis kat sini lah. Okey. Sekarang ni kamu dah ada 4 perkara ni. Sebenarnya bila kamu isi 4 perkara dan pilih dengan betul sama macam skema, 6 markah dalam tangan. Macam mana dapat 6 markah? Yang ni markah yang pertama. Jisim besar, markah yang ketiga. Saiz bilah besar, markah yang kelima. Sudut besar, markah, dia kena tulis habis ni. Habis kan, saiz bilah apa semua kan. Markah yang ke-7. Kamu dah dapat 7 markah. 7 markah, subhanallah. 4 markah. 1, 2, 3, 4. 4 markah. 4 markah Lepas tu, mesti tulis. Saya pilih mesin M. Tulis je M, ping dapat lagi markah yang ke-9. Kerana. Tulislah kerana. Kerana ni, kaedah ni yang menolak. Kamu ulang balik 1 hingga 4 ni. Kaedah menolak jisim yang besar, saiz bilah yang besar dan juga sudut besar. Kamu tulis kerana tu, dapatlah pula markah yang ke-10. Walaupun markah 10 ni sebenarnya ada cara dia lah nak dapat. Cikgu, apa ni? Cikgu saya kata, macam mana markah ke-10 ni? Markah nak 10. Pilih, dia kata tulis, kerana mesin rumput M mempunyai ciri-ciri yang tersenarai di atas. Boleh tulis macam tu, tapi agak kurang selamat. Kan, nak selamat sebenarnya macam ni. Memang kalau ciri-ciri tu sebenarnya betul lah. Kalau markah 10 ni macam ni kita dapat. Kalau kamu betul 1, 3, 5, 7, automatik dapat markah 10. Okey, setakat sekarang lah. Okey, automatik dapat markah 10. Jadi sekiranya, mana tahu tahun 2022 nanti SPM, dia kata kena tulis pula benda yang ni. Kerana apa-apa ni. Kan? Jadi lebih baiklah kamu, cara selamatnya kamu tulis. Kerana kaedahnya adalah menolak, jisimnya yang besar, saiz bilah adalah besar dan juga sudut menolaknya juga adalah besar. Okey, itu lebih selamat lah. Sebab markah 10 ni ada banyak cara nak dapat. Selain daripada betul semua 1, 3, 5, 7, dia kita panggil dia gabungan. Gabungan maksudnya, kalau reason kamu bagi betul, kamu akan dapat markah 2. Lepas tu, reason untuk jisim yang besar, kamu akan dapat markah 4. Yang ni, kamu akan dapat markah 6. Yang ni, kamu akan dapat markah 8. Sekiranya
Nak dapat markah 10 ni, cara dia ialah, contohlah, 1 salah. Tapi 2 betul. Yang ni pula 3 betul, 4 salah. Yang ni 5 betul, 6 salah. Lepas tu, yang 7 dengan 8, 2 betul. Yang ni pun, kamu masih boleh dapat markah 10 sebab setiap padanan tu, ni padanan ni. 1 dengan 2, ada salah 1 betul. 3 dengan 4, ada salah 1 betul. 5 dengan 6, ada salah 1 betul. Kalau 2 betul lagi lah dapat. Dia combination itu boleh dapat juga markah yang ke 10. Atau 1, 3, 5, 7 semua salah. Tapi reason dia semua betul. Pun boleh dapat markah 10. Okey, boleh faham? Boleh cikgu. Okey, cantik. Cuma reason dia cikgu sebut secara pantas, kamu ambil menolak ini sebenarnya menghasilkan komponen daya ke bawah yang lebih besar. Maksud dia bila kita tolak macam ni, kita boleh leraikan kepada Fx dan Fy. Okey, yang ni reason untuk menolak. Ni kita nak komponen Fy ni lebih besar ke bawah. Berbanding kita tarik. Kalau kita tarik, kita akan leraikan Fx dengan Fy ke atas. Nampak tak? Jadi dia terangkat mesin tu. Seolah-olah terangkat walaupun tak terangkat. Tapi dia komponen dia ke atas. Dia bukan menekan ke bawah. Kita mesin rumput, kita nak tekan benda tu ke bawah supaya dia potong dengan lebih rapat. Apa tulis tu? Menghasilkan komponen Fy ataupun daya ke bawah yang lebih besar. Macam tu. Okey. Di same mesin besar. Yang pertama kamu boleh letak inertia besar boleh. Lepas tu menghasilkan apa kita panggil tekanan ke bawah yang lebih besar pun boleh. Sebab tekanan datang daripada formula F per A. Cikgu, kalau dapat mengurangkan tindak balas normal. Mengurangkan tindak balas normal? Tak, tindak balas normal dengan W sama. Okey, maksud dia menghasilkan berat tu ke bawah, dia akan memotong mesin dengan lebih ni. Kalau tidak lagi satu, bila kita letak enjin, ini sebab dia tak ada enjin lah. Kalau ada enjin, kamu akan nampak enjin tu dia terangkat-angkat kan, bergegar, tak stabil. Tidak, tapi stabil ni tak berapa tepat lah, melainkan luas. Kalau dia luas, boleh menambahkan kestabilan ataupun kalau dia rendah, mengurangkan daya graviti. Itu antara reason yang kamu boleh tulis. Boleh ke tulis lebih daripada 1? Boleh. 2 boleh, 3 pun boleh. Lebih selamat kamu tulis 2 dan ke atas lah. Tak payah tulis 1. Bagi 2 ataupun 3 reason. Tak ada masalah. Okey, boleh dapat. Saiz bilah besar. Dapat memotong rumput dengan lebih banyak. Okey, boleh Sudut besar. Menghasilkan daya ke bawah. Sama lebih kurang macam yang kaedah menolak tadi. Okey. Alright. Jadi kita tak boleh lama sangat sebab kita dah hampir dah 25 minit. Itulah cara dia untuk kamu dapat 10 markah. Yang ni kita akan detailkan lagi dalam teknik menjawab nanti. Okey, semua boleh ikut setakat tu? Boleh. Cikgu nanti ni teknik menjawab tu kan. Yes. Fokus banyak selesai cikgu. Bab 6 dengan bab 5 paling glamour sekali lah saya rasa. Form 4 ke form 5 ni? Saya tahu ni SPM. Tak, maksud dia kamu sebut bab 5, 6 tu tingkatan apa? Optik. Oh, yes. Itu saya takut. Itu tajuk tu ramai yang tak berapa ni tu. Tak apa insya-Allah. Kita akan buat biasanya dekat dengan trial ataupun dekat dengan percubaan dengan pertengahan tahun, kita boleh buat kelas orang kata apa? Ulang kaji insya-Allah Okey, jadi hari ni kita nak sambung berkenaan dengan tajuk kekenyalan. Okey, kekenyalan yang mana kenyal ni kamu dah tahu dah sifat dia daripada tingkatan 2 dah belajar sains. Elastik kamu dah tahu dah elastik tu apa. Elastik ni apa dia? Kebolehan suatu benda itu untuk balik kepada bentuk asal selepas daya yang dikenakan dialihkan. Mesti ada perkataan dialihkan. Perkataan ni sangat penting. Contoh macam Mamat ni kan, dia bersenam, dia tarik macam spring tu. Bila dia lepas, dia kembali balik kepada panjang asal kan. Muka kita kenyal ke? Kita tekan dia balik bentuk asal, balik kan? Balik maksud dia kenyal lagi tu. Lainlah nanti kita dah tua, kita tekan pun dia tenggelam macam tu kan. Itu dah tak anjal lah. Maksud dia dah tak kenyal. Okey. Yang ni aktiviti ni simple sangat, kamu boleh buat kat rumah ke kat mana. Span tekan nanti dia naik balik. Yang ni kau bengkokkan lepas tu dia patah balik. Bukan bengkok, ni spring. Sorry, bukannya besi, spring Memanglah spring kau tarik, lepas dia akan balik kepada bentuk asal kan. Itu semua adalah sifat bagi kekenyalan. Kita plastisin, kau tekan dia tak naik dah. Ini tak kenyal ni. Okey, terus pergi kepada definisi. Ni yang cikgu nak terangkan. Definisi bagi kekenyalan itu. Jadi kekenyalan ini ialah apa? Sifat bahan
yang membolehkan suatu objek kembali kepada bentuk asal dan saiz asal. Selepas daya yang bertindak dialihkan. Ini antara keyword-keyword yang kamu kena ada dalam definisi. Sangat-sangat penting untuk kekenalan ni. Okey. Antara yang paling penting, kembali pada bentuk asal, daya yang bertindak dialihkan. Okey, sangat-sangat penting ayat itu. Ini dah keluar dalam SPM 2020. 2 tahun lepas lah. Bukan tahun 2021 ni, yang 2020. Jadi pastikanlah kalau definisi, pastikan ayat-ayat ni kena ada lah. Okey, hubungan antara daya dan pemanjangan spray. Okey, kita masuk kepada apa yang kita nak belajar ini berkenaan dengan daya dan juga extension dia ni. Okey. Mari kita tengok. Ini dia ada buat satu eksperimen. Cantik eksperimen ni. InsyaAllah kalau kamu pergi sekolah, kamu boleh buat. Cikgu pun insyaAllah cikgu akan cuba buat eksperimen ni. Harap barang ada lah rasanya. Okey. Tengok inference dia. Daya yang dikenakan ke atas suatu spring mempengaruhi pemanjangan spring. Okey. Daya, pemanjangan. So, dia ada dua pemboleh ubah kat sini. Daya dan juga pemanjangan. Pemanjangan ni kita simbolkan dengan X. Daya F lah, biasa. Standard force. Semakin hipotesis dia apa? Semakin besar daya dikenakan, semakin besar pemanjangan. Okey. Tujuan dia adalah untuk menentukan hubungan antara daya dan pemanjangan. Nampak Daya ni adalah MV kita sebenarnya. Dan pemanjangan ni adalah RV kita. Sebab tu bila tajuk, kamu nak buat tajuk, dia mesti nak tentu hubungan di antara MV dengan RV. Manipulated variable dengan responding variable. Okey Alright. Jadi cikgu terangkan secara ringkas sebab kamu akan buat di sekolah dia punya eksperimen ni. Dimanipulasi daya, dia punya bergerak balas dia adalah pemanjangan. Dimalakan ialah kekerasan spring. Kekerasan spring ni kita akan tengok dia juga ada kaitan dengan pemalas spring. K. K ni adalah apa? Pemalas spring ataupun spring constant. Okey, apa guna K tu? Radah semua kamu boleh baca. Okey, kita tengok macam mana eksperimen ni dijalankan. Okey, kita ada spring, kita gantung, kita ada plastising, kita letak pin ni sebagai penunjuk lah kepada berapa pemanjangan dia tu. Jadi panjang asal dia kita ukur dulu. Panjang asal kita panggil dia L0. L0. Ni, L0 ni iaitu L yang bulat lah. Bulat ni nama dia Naught. N-A-U-G-H-T. Lebih kurang macam tu lah, L0. Okey. Biasanya untuk awal-awal kita akan guna Naught ni lah. L0 ni panjang asal spring. Katakanlah 10 cm. Lepas tu selepas kita letak beban, gantung dia jadi L. L ni apa? Pemanjangan spring ataupun panjang akhir spring. Panjang akhir spring. Jadi kat sini dia akan ada perbezaan. Perbezaan itu kita namakan sebagai X. Apa itu X? X itu adalah extension ataupun pemanjangan. Pemanjangan ini kita dapat formula dia iaitu X sama dengan L tolak dengan L0. Okey, jadi berapa extension dia? 12 tolak 10. Senang tak? Boleh faham ke? Boleh. Boleh kan? Okey. So pastikanlah kalau kita ada panjang asal, lepas tu kita ada panjang akhir, nak tahu berapa pemanjangan, kita ambil panjang akhir, kita tolakkan dengan panjang asal. Okey, dalam kes ni panjang akhir dia 12 cm, maka pemanjangan dia 2 cm je lah. Dalam kes ni, eksperimen ni kamu dah buat, contoh gantung pemberat dia, kita ubah lah. Pemberat tu jadi daya Okey, jadi dalam keputusan dia kamu boleh buat yang ni. Ini table dia. Katakanlah dia punya panjang asal dia 10 cm. Daya dia adalah mg. F ni sama dengan berat sama dengan mg lah. M kita dah ada 50 gram Jadi kamu kena tukar kepada kilogram. 50 darab dengan 10 kosong negatif 3. Lepas tu darab pula dengan 9.81. Ini kamu kena isilah kenapa 50 kali 10 kosong negatif 3 ni? Nak tukar kepada kilogram. Untuk dapatkan nilai daya Newton ni. Berapa Newton. Kamu isi semua ni. Dapatlah berapa Newton. Pemanjangan. Katakanlah. Selepas kita gantung 50 gram. Katakanlah 12 cm. 12.0 cm. 100 gram 14 cm. 16 cm. Lepas tu 19 cm. Contohlah Lepas tu 21 cm. 21.0 cm. Contoh. Pemanjangan. Kita ambil nilai L ni. Tolakkan dengan 10. 2.0 cm, 4.0 cm, 6.0 cm dan seterusnya. Okey, boleh tak boleh? Boleh.
Okay, senang cikgu kena laju sikit ni sebab masa kita dah tak berapa banyak. Alright. Jadi daripada eksperimen itu, table yang kamu dapat itu, ni kita ada table ni, kita akan buat graf yang ni, X dengan F. So kita akan buat graf ni dua cara lah. Biasa yang kita akan buat, kamu dah belajar masa daripada ni, biasanya paksi Y adalah RV, paksi X adalah MV. Okay, RV bermaksud X lah, lawan dengan F. Okay, yang ni. Tapi ada kes kadang-kadang tertentu, hukum-hukum yang tertentu, dia buat MV lawan dengan RV. Tak ada masalah. Kita akan tengok kedua-dua graf. Okey, mari kita tengok yang pertama dulu. Iaitu graf yang menunjukkan RV lawan dengan MV ni. Bila kamu plot graf, kamu akan dapati bahawa dia naik cantik ke. Pemanjangan dia cantik. 5 titik. Kamu dapat satu garis lurus sama dia melalui kosong-kosong. Apa maksud dia? Nama dia adalah X berkadar terus dengan F. Kamu akan tulis X berkadar terus dengan F. Kerana apa? Dia lalu titik kosong-kosong. Dah belajar dah masa kita nampak graf kalau lalu kosong-kosong. Hubungan dia adalah X berkadar terus dengan F. Jadi bila kita tulis F berkadar terus dengan X ni, kita juga boleh tulis sebagai F berkadar terus dengan X. Maka nak tukar tanda berkadar terus ini, kita boleh tukar kepada sama dengan, tapi kita kena letak satu pemalar. Kita letak huruf K. Maka kita akan dapat satu formula yang mana kita namakan sebagai formula bagi hukum Hooke. Cukup keluarkan nama dia lah. Hukum Hooke. H-O-O-O-K-E. Lagi satu dalam SPM nanti pastikan. Hukum-hukum ini Hooke ke, apa lagi nama yang kamu pernah belajar? Hukum Snell ke, dalam ni kan? Hukum Snell, hukum Hooke, hukum Charles, hukum Isaac Charles, Newton. Boyle, Gay-Lussac kan? Pastikan ejaan nama satu huruf pun tak boleh salah. Fleming. Fleming tak belajar ya? Fleming. Double M macam ni, selamat jalan. Sebab apa? Nama dia Fleming 1M je. Kamu letak 2M pula, habis. Maka ini salah lah. Hooke, kamu tulis H-O-O-K, tak ada E, habis. Maksud dia pastikan ejaan nama, kalau boleh letak huruf besar lah kat depan kan, nama orang. Pastikan betul, tidak boleh salah satu huruf pun. Archimedes, Pascal. Tak belajar lagi ya? Belum belajar lagi. Itu bab 2 nanti. Okey, untuk tajuk ni hukum Hooke, inilah F sama KX, formula bagi hukum Hooke. FKX ialah rumus bagi hukum Hooke. Okey. Sekarang ni kita ubah graf ini menjadi graf F lawan X pula. Jadi bila kita ubah, kita akan dapat yang sama juga. Garis lurus berkadar terus juga. Okey. Sebenarnya kalau kita tambah lagi beban ditambah lagi, dia akan sampai satu had yang mana selepas daripada tu dia tidak lagi obey. Dia tidak lagi mematuhi hukum Hooke. Waktu bila? Selepas dia melepasi had kenyal. Melepasi apa? Had kenyal. Apa maksud ni? Kau gantung, lepas dia patah balik. Gantung, lepas dia patah balik. Sampai satu tahap, kau gantung beban, kau lepas dia punya beban tu, dia tak boleh nak patah balik dah. Sebab apa? Dia punya spring tu dah jam dah. Kita kata jam lah, senang kan. Kau tarik, kau lepas, tarik sampai stop, tarik. Tak boleh patah balik. Bermaksud, dia telah melepasi had kenyal. Maka pada waktu ni, dia tidak lagi boleh balik kepada bentuk asal. Sebab apa? Dia telah sampai pada satu had yang kita namakan sebagai had kenyal. Okay, bagi graf dia had kenyal macam ni lah. Tapi kita tak belajar sampai nak kira selepas pada tu, tidak adalah. Tapi kalau IGCSE, dia orang memang belajar detail berkenaan dengan yang ni. Okey. Jadi kalau kamu nampak graf macam ni, kamu tahu itu ialah had kenyal ataupun elastic limit dalam bahasa Inggeris. Okey, apa gunanya graf ini? Kita kena kira satu benda lagi yang kita namakan sebagai gradient ataupun kecerunan. Kita ambil dua titik. Titik yang pertama kat sini 0, 0. Kita ambil kat sini X2, Y2. Kecerunan belajar dah kan? M sama dengan delta Y per delta X, Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Kalau kita tengok dari segi dia punya graf ni, paksi Y dia apa? Apa kuantiti fizik dekat paksi Y? Daya. Paksi X? Pemanjangan spring. Very good. X jugalah kan? Maka kalau kita tengok M ni sebenarnya sama dengan F per X. Sebab F ini paksi Y, X ni paksi X. M sama dengan F
X per X, maka M ini sebenarnya adalah K. K itu apa? Pemalas spring. Sebab daripada K ni kita akan dapat F per X. Daripada sini juga kita dapat formula hukum Hooke, iaitu F sama dengan KX. X ni naik atas, dapatlah F sama dengan KX. Boleh tak boleh? Boleh cikgu. Cantik. Bermaksud daripada kecurunan kita dapat formula F sama dengan KX. Alright. Jadi K itu apa? K itu ialah pemalas spring. Alright. Jadi dia mesti ada nilai. Untuk pemalas spring dia ada nilai K ni, dia ada nilai tinggi, dia ada nilai rendah. Apa maksud K tinggi, apa maksud K rendah? Tengok yang ni. Okey, cikgu dah buat dia punya ni. K tinggi bermaksud kecurunan dia tinggi. Macam mana graf kecurunan tinggi? Okey, cikgu bagi dua lah. Inilah F, inilah X. F Newton, X dia cm ataupun meter, tak ada masalah. A dengan B. Okey, kalau cikgu tanya kamu lah, antara A dengan B, yang mana mempunyai nilai K yang rendah? B. Baik. Yang mana K tinggi? A. Apa maksud K tinggi dan K rendah? Cikgu terangkan dulu, lepas tu cikgu akan tanya balik A dengan B ni. K tinggi bermaksud sukar diregang, sukar dimampat. Apa maksud ni? Maksud dia adalah keras. Satu spring yang keras. Kamu tahu tak, spring keras, nak tarik tak boleh, nak mampat pun tak boleh. Susah nak mampat, susah nak regang. Itu maksud dia K tinggi. Okey, boleh faham Kalau K rendah, maksud dia apa? Senang diregang, senang dimampat. Maksud dia lembut. Macam spring dalam pensel kau tu. Tarik, dah. Senang Okey, thank you. Tak itu. Itu je. Bye. Okey. Boleh faham tak? K rendah ni bermaksud dia lembut. Kecurunan dia juga adalah rendah lah. Okey, kalau cikgu tanya kamu, antara A dengan B, yang mana sesuai untuk kita buat cushion? Kan dalam cushion ada spring kan? A ke B? Buat apa cikgu? Nak buat cushion, dalam sofa kan biasa ada spring tak? Tilam kan, tak tilam. Ya, sebab bila kita duduk sofa nak dilembut. Kalau nak buat spring motor? Kena buat yang A tu. Dia keras. Tu tak boleh lembut. Okey, siapa yang faham konsep, dia tengok graf, dia tahu macam mana nak jawab dan dia tahu apa kegunaan benda tu. Okey, A dia mempunyai K yang tinggi. Ini K dia tinggi, maka dia keras. Yang B ni kecurunan dia rendah, maka K dia rendah. Maka dia lebih lembut berbanding dengan A. B lebih lembut daripada A. Boleh faham tak? Tapi jangan tersilap bila mana graf tu dia bagi macam ni. Okey, X cm, F Newton. Okey, alamak kenapa sikit tak apalah. Itu balik. Okey. Kalau kita nak buat spring motor, nak pakai mana? A ke B? B, sebab dia ni dia terbalik. Yes. Cikgu harap yang lain pun dapat. Yang B ni K dia akan jadi tinggi, yang A ni K dia akan jadi rendah. Terbalik that's why kamu tengok satu, kalau boleh bukan nak hafal lah, maksudnya kamu faham yang ni pun tak apa. F, kalau F ke atas, maksud dia yang ni sama dengan FKX itu. Yang ni kalau kecurunan tinggi, M dia tinggi. K dia tinggi. Kalau K dia rendah, bermaksud kecurunan dia rendah. Kalau yang ni dia terbalik, susah sikit kamu nak baca kan. Tapi kalau kamu faham konsep, insya-Allah kamu boleh dapat. Okey, boleh faham semua? Boleh. Baik, Tarim pun kata boleh. Cantik. So kita pergi kepada yang seterusnya. Banyak lagi ni. Okey, bila kita dah buat graf tu, kita boleh analisis dia. Tadi kita dah analisis dah. Yang pertama kita buat dia punya kecurunan. Lagi satu yang kita boleh buat ialah, di graf ni dia ada ruang ni. Kita namakan sebagai area under the graph ataupun luas di bawah graf. Jadi luas di bawah graf ini, kita kira dan kita akan dapati bahawa luas sama dengan setengah kali tinggi kali tapak lah. H kali ni lah. Maksudnya setengah kali X, paksi X, dan F ni paksi Y lah. Height dia. Kan? So, kalau kamu tengok ni, dia adalah setengah kali F kali X. Kita akan dapat keluasan dia, area sama dengan setengah Fx. Dan setengah Fx ni, kita namakan dia ada satu lagi kuantiti fizik yang kita boleh namakan, iaitu tenaga keupayaan EP ataupun elastic potential energy. EP ni iaitu setengah Fx.
Daripada mana kita dapat setengah Fx? Dia adalah luas di bawah graf. Jadi luas di bawah graf sama dengan apa? Sama dengan tenaga keupayaan kenyal. Boleh dapat? Boleh. Alright, cantik. So di sini dia buatlah kesimpulan apa yang kita belajar tadi. Hukum Hooke Fkx, pemalas spring K sama dengan F per X. Berdasarkan graf F melawan X, kecurunan dia adalah F per X. Sama dengan nilai K lah kecurunan. Okay, ini semua kita dah bincangkan. Jadi pemalas spring sama dengan kecurunan. Kita dah bincangkan tadi. Sekiranya kamu jumpa graf F lawan X dan juga X lawan dengan F, dia punya had kenyal tu dengan dia punya lengkungan dia tu beza sikit lah. Kamu nampak ni cikgu dah lukiskan. Cikgu tak nak terangkan banyak sebab apa, kita nak kejar masa. Ada 20 minit je lagi nak buat soalan pula lepas ni. Ini juga yang kamu boleh dapatkan had kenyal spring, kan? Daya maksimum. Had kekenyalan tu ialah apa? Daya maksimum yang boleh dikenakan ke atasnya selagi ia boleh kembali kepada panjang asal apabila daya yang dikenakan dialihkan. Selepas daripada tu, lepas pada daya maksimum, maka dia dah tak boleh patah balik. Pada waktu itu dia telah pun melebihi had kenyal. Nampak? Suatu spring yang dikenakan daya melebihi had kenyal tidak akan kenyal lagi. Dia akan mengalami pemanjangan kekal. Tak boleh buat apa dah. Kan? Apabila satu daya dikenakan melebihi had kekenyalan, maka hukum Hooke tidak lagi dipatuhi. Had kekenyalan boleh ditentukan sebagai titik di mana graf garis lurus berakhir dan mula melengkung. Ini semua cikgu dah terangkan tadi. Okey, mari kita tengok seterusnya. Ini tenaga keupayaan kenyal kita dah dapat tadi daripada luas di bawah graf, iaitu E sama dengan setengah Fx. Okey, yang ni kita dapat. Daripada sini kita boleh kembangkan lagi sebab kita tahu F sama dengan Kx. Okey, cuba masukkan ini 1, ini 2. Masukkan 2 dalam 1. Cuba masukkan apa kamu dapat? Masukkan formula 2 dalam 1. 2 Fx cos 2. Okey, kamu akan dapat EP sama dengan setengah F ni jadi KL kan? Kamu akan dapat apa? 1/2 Kx cos 2. Terbaik. Cikgu, EP tu benda cikgu. Elastic potential energy. Tenaga keupayaan kenyal. Oh, ni dah belajar waktu form 2. Yes. Memang kamu dah tahu sebenarnya tapi tak detail lah masa itu kan. Formula dia saya ingat lagi waktu form 2 dia punya sains. Terbaik. So inilah dia. EP sama dengan setengah Kx square. Cuma hari tu kamu tak belajar graf lah rasanya. Cikgu pun tak ingat dah. Lama dah tinggal form 2. Okey, EP sama dengan setengah Kx square. Iaitu sama juga, ini persamaan yang kedua lah. Persamaan pertama ini EP sama setengah Fx, atau kalau dia tak bagi F, kamu boleh guna K. Kx kuasa 2. Alright, jadi selesai yang tu. Kita pergi pada nak tengok soalan ni. Yang ni kalau kamu tengok boleh lah. Tak apa, kita terus pergi pada soalan lah sebab kita ada lagi lebih kurang dalam 17 minit. Subhanallah, banyak lagi ni. Okey, yang ni dulu kita pergi pada faktor-faktor. Okey, untuk spring ni dia ada 4 faktor ditambah dengan 1. Ada satu lagi faktor yang kelima, susunan. Ini semua mempengaruhi dia punya X. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanjangan dan juga satu lagi K. Yang mempengaruhi pemalas spring dia, nilai pemalas spring. Kejap apa tulis. Spring berbeza, pemalas spring yang berbeza, ya betul. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi? Okey, betul lah, nilai pemalas spring. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemalas spring dia ada 4 dia. Ditambah dengan 5 ni, iaitu susunan. Apa itu 4? Yang pertama ialah bahan dia. Sudah pastilah spring daripada cuprum tak sama dengan spring steel keluli, betul kan? Yang kedua, ketebalan dawai. Yang tebal dawai, yang lebih tebal dengan yang nipis pasti tak sama dia punya kekerasan dia. Sebab kita kata tadi K, kalau K tinggi dia keras, K rendah dia akan lembut. Kan? So ketebalan juga akan jadi faktor yang mempengaruhi nilai K. Diameter spring pun sama juga. Ada spring besar, ada spring kecil. Dan juga panjang asal. Panjang asal spring. Diameter spring, yang ni juga kita panggil kadang-kadang kita boleh sebut sebagai diameter dawai. Diameter dawai. Okey, ataupun ketebalan dawai itu kita juga boleh sebut sebagai diameter dawai ni, yang ni. Diameter ni.
Okay, kalau kita tengok spring kan, tengok besar mana, itu diameter dia, kita ambil, kita ukur. Tengok spring motor kat belakang tu, dekat shock absorber tu, kamu tengok, itu spring motor, besar mana diameter dia, mungkin dalam 2 cm ataupun 1 cm kan. Cikgu tak pernah ukur lah pula kan, cuba kamu ukur. Okay, itu juga kita panggil sebagai diameter dawai. 4 ini faktor dari segi fizikal. Yang susunan ni, maksudnya kita cara susun mempengaruhi nilai K. Okay, mari kita tengok dulu bahan spring macam mana. Kita ada spring keluli, kita ada spring kuprum. Lepas tu kita ada spring tebal, spring halus. Spring diameter besar, ni diameter besar, ni diameter spring. Yang tadi diameter dawai. Ini diameter dia kecil. Okay. Lepas tu pula kita ada spring pendek dengan spring panjang. Semua faktor ini memainkan peranan untuk menentukan nilai K. Okay, mari kita tengok yang pertama. Diameter kecil dengan diameter besar. Okay, diameter kecil sebenarnya nilai K dia lebih tinggi. Okay. Diameter besar, dia K dia rendah. Okey, cikgu tanya kamu. Yang mana lebih keras? Yang mana lebih keras? Untuk diameter kecil lebih keras. Diameter kecil. Ingatlah. Kau ingat, dia diameter besar dia lah kan? No. Dia lagi lembut daripada yang diameter kecil ni. Okey, bermaksud kalau dari segi graf, kamu nampak. Graf ni, diameter kecil, dia lebih tinggi kecurunan dia. Maka diameter yang besar ni, dia rendah kecurunan dia. Maka diameter kecil dia lebih keras, diameter besar dia lembut. Okey, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, panjang spring. Panjang pendek panjang asal yang pendek dengan panjang asal yang panjang. Ni L0 dia rendah, yang ni L0 dia tinggi. Okey, yang mana lebih keras? Yang pendek lebih keras. Yes, yang pendek ni dia lebih keras, lebih sukar untuk diregang, sukar pula nak dimampat. Sebab tu spring pendek kecurunan dia tinggi, spring panjang kecurunan dia rendah. Okey, boleh dapat? Boleh. Kamu faham ni? Okey, maksud dia yang pendek ni K dia tinggi, yang panjang ni K dia rendah. Buat K lah, buat untuk K. Okey, diameter dawai spring pula. Diameter dawai spring tebal dengan ini nampak jelas ni kan. Yang mana K tinggi? Tebal. Tebal lah kan. K tebal lebih keras, sukar regang, sukar mampat. Kalau yang ni, K dia rendah, yang nipis ni, yang halus ni. Sebab apa? Dia senang regang, senang mampat. Dia lebih lembut. Kecurunan pun kamu nampak. Okey, dari segi hubungan, cikgu lupa nak sebut. Hubungan dia yang ni. Semakin kecil diameter suatu spring, semakin keras spring tersebut. Ni yang tadi lah. Maksudnya diameter yang kecil, dia lebih tinggi nilai K dia. Yang pendek pula, semakin pendek suatu spring, semakin keras spring tersebut. Sama juga K tinggi kalau pendek. Dan ni pula, semakin besar diameter dawai suatu spring, semakin keras. Nampak? Tebal, keras dia. K tinggi. Okay, yang last sekali ialah jenis bahan. Keluli dengan kuprum. Sah-sah lah keluli ni K dia lebih tinggi. Kuprum ini yang lebih lembut ni dia K dia rendah. Kecurunan pun kamu nampak jelas. Logam spring yang berbeza mempunyai kekerasan spring yang berbeza. Sebab kita tak tahu kan. Kena tengoklah apa jenis yang dibandingkan tu. Mungkin keluli dengan aluminium, keluli dengan nikrom, kan contoh lah. Jadi kita akan boleh tengok. Okey, setakat tu boleh faham tak? Yang mana alloy confirm lebih keras punya. Ya. Kalau sebab dia kamu belajar kimia, itulah dia. Betul kan? Ni kebanyakan alloy ni dia lebih keras lah. Okey. Jadi kamu dah buat eksperimen ni semua, cikgu tak nak tunjuk. Yang ni semua cikgu dah terangkan tadi. Cikgu terus pergi kepada susunan pula. Sebab kita ada lebih kurang 11 minit je lagi. Yang ni semua cikgu dah ni, kamu boleh tengok lah. Itu semua cikgu dah tulis. Susunan ni pula. Dia ada dua cara susunan. Susunan juga mempengaruhi nilai K yang cikgu sebut tadi. Walaupun spring asal tu K dia sama lah. Sama kan. Tapi bila susun tu dia akan apa yang berlaku. Mari kita tengok apa kita sama secara sesiri. Bila sama secara sesiri, panjang dia akan jadi 2 kali ganda. Ni, pemanjangan dia akan jadi 2 kali ganda, 2x. Untuk 2 spring. Kalau sambung lagi 1 spring, dia akan jadi 3 kali panjang. 3 kali ganda. Okey, daya yang sama. Contoh macam ni lah. Cikgu takut kamu tak nampak ni. Contoh kita ada 1 spring. Cikgu letakkan beban 10 Newton. Selepas dia panjang asal dia, ni tanpa beban lah. Panjang asal dia adalah 10 cm. Selepas diletak beban, dia jadi 12 cm. Okey. Berapa X dia? X dia adalah 2 cm lah. Macam mana dapat dia? L tolak dengan L0 lah. Ni adalah L0
Ini adalah L. Okey. Dapat pemanjangan dia 2 cm. Kalau kita guna spring yang sama, beban yang sama, kita susun macam ni. Lepas tu sambung lagi satu spring. Letak 10 Newton. Okey, berapa panjang total dia ni? Siapa tahu? 22. Tak cukup? 24. 24. Sebab satu spring dia akan jadi 12 cm. Yang ni pun akan jadi 12 cm juga. Betul tak? Bermaksud pemanjangan dia sini 2 cm. Sini pun 2 cm pemanjangan dia. Bermaksud dia punya X dia akan jadi 2 kali X yang tadi tu. Iaitu 2 kali dengan 2. Pemanjangan, total pemanjangan dia akan jadi 4 cm. Panjang asal 10 campur 10. Kan? Sini 10 cm. Panjang asal sini pun 10. Jadi panjang total semua ni adalah 24 cm. Okey, cikgu agak laju ni. Boleh faham ke? Ada yang tak faham tak kat mana-mana? Boleh faham tak? Faham cikgu, boleh. Okey, cantik. Ajwat faham. Yang lain? Cikgu tak dengar respon. Tarin boleh. Cantik, Tarin. Lagi yang lain? Cikgu tak nampak berapa orang ada kat sini. Cikgu nampak 1 dan 4 yang lain. Lain tu cikgu tak tahu siapa. Damia dengan Kintira, Fatin. Oh, Zulaika dah terkeluar. Macam mana, boleh ke? Tak boleh. Okey, cikgu harap kamu boleh ni. Tak apa, kalau kamu rasa tak dapat, boleh tengok balik video ni. Cikgu akan upload nanti, insyaAllah. Okey, alright. Masa kita tak banyak lah. Kenapa terkeluar pula? Okey, jadi yang ni, secara sesiri dan juga secara selari, apa beza dia? Sesiri kita dah tengok dia akan memanjang sebanyak 2 kali ganda. Dari segi F dia sama, tapi X dia akan jadi 2 kali ganda pemanjangan dia. Tapi kalau kita sambung secara selari, seperti mana yang kita tengok baby punya buayan tu, disambung secara selari lah. Kenapa? Bila kita buat macam ni, dia punya tegangan dia akan membahagi 2. Daya tu kita akan bahagi 2. Pemanjangan pun bahagi 2. Contohlah kalau kita kata tadi kan, satu spring kan panjang 2 cm, yang contoh tadi tu. Jadi kalau yang ni, bila letak 2 spring, maka 2 akan bahagi dengan 2. Kita akan pemanjangan dia hanyalah, X ni hanyalah 1 cm je pemanjangan. Bermaksud, kalau panjang asal dia 10, dia akan jadi berapa? Total ni. Dia akan jadi 5 sebab bahagi 2. Bukan. Panjang asal 10. Pemanjangan hanya 1 cm. 10 kekal lah 10. 0.5. Bukan. Macam mana tak faham ni kau? Ni. 10 tu kekal sebab dia spring asalkan 10. Pemanjangan dia hanya 1 cm. Oh, 10.5. Bukan? Ni. 11. Very good. Dia akan jadi 11. Munyian dapat tak? Cik terang lagi sekali. Okey, lagi sekali cikgu terangkan. Okey kan? Kan tadi kita sambung yang ni kan, contoh yang sama 10 Newton. Pemanjangan dia kalau kita letak je 10 Newton, dia panjang 2 cm. Boleh Tapi sekali yang ni kita susun secara selari. Ada 10 Newton. 10 Newton. Panjang asal dia 10 cm. Tapi bila kita bahagi 2, kita tahu tadi kalau X satu spring dia akan memanjang 2. Tapi bila kita susun secara selari macam ni, X ini dia akan membahagi 2. Maka 2 itu 2 cm yang tadi ni, kita akan bahagi 2, kita akan dapat 1 cm sahaja pemanjangan. Pemanjangan spring dia 1. Yes, jadi kat sini ni hanya 1 cm. Jadi berapa total yang ni cikgu tanya? Total 11, tu. 11. 10 campur dengan 1 lah kan? Dia akan jadi 11 cm. Itu maksud dia. Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, cantik. Apa jadi kalau cikgu tambah lagi 2 spring lagi? Jadi 4 spring. Jadi 10 cm. Adakah tengok yang X ni 2 cm. X kita nak kena bahagi dengan berapa? Kena bagi dengan 4 lah sebab. Yes. So kita akan dapat 2 bahagi dengan 4. 0.1 0.5. So 10.5 lah. Yes. Jadi panjang total dia akan jadi 10 campur dengan 0.5, 10.5. Okey, boleh?
Boleh cikgu. Cantik, cantik, cantik. Jadi cikgu harap kamu boleh fahamkan yang tu. Sebab yang ni kenapa jadi macam ni? Nilai K dia, kalau satu spring ialah K sajalah. Kalau dua spring, dia akan jadi 2K. Kekuatan dia meningkat 2 kali ganda. Tapi kalau 4 spring macam ni, kekuatan dia akan jadi 4K. Boleh faham tak? Boleh, boleh. Sebab tu spring baby, spring buayam baby tu dia akan gantung mungkin 4 mungkin 5 lah. Tambah kalau baby tu lagi besar, kamu susun secara sesiri, jangan selari, jangan sesiri. Mesti susun secara selari. Nampak? X dia bahagi 2, nilai K dia akan jadi 2 kali ganda. Kalau 3 spring 3K, 4 spring 4K, 10 spring 10K. Itu maksud dia. Ini kamu boleh tengok ni ketegangan, dia punya pemanjangan dia dan juga jumlah pemanjangan hanyalah X per 2. Tapi dari segi K dia akan dapat 2K. Yang ni akan jadi K per 2. Jadi lagi lemah lah K bahagi 2. Nampak? Pemalas spring jadi K bahagi 2. Kalau 3 spring disusun, K bahagi 3 lagi lemah. Okey. Alright. Jadi, kejap. Subhanallah. Cikgu. Ya. Ada apa nak tanya? Ni apa ni? Kiranya kalau dibagi soalan esei bahasa buahnya bayi, dia minta jumlah spring yang boleh diletak, pemanjangan. Ya. Kita boleh kaitkan dengan yang ni kan cikgu? Memang kena kaitkan dengan faktor ini. Faktor yang kelima, iaitu apa? Susunan. Kan? Memang pernah ada soalan trial tahun lepas. Cikgu tak ingat, faham punya kan? Buayan baby. Dia kata buayan tu tak sesuai. Dia letak 2 spring. Tak sesuai untuk menampung baby yang lebih besar. Apakah pengubahsuaian yang kamu perlu buat untuk dapat menampung bayi yang lebih besar kan? Antaranya kamu kena buat spring, mesti keluli. Keluli apa? Keluli tahan karat. Tahan karat, kuat, tidak mudah putus. Bagi 3 reason tak ada masalah. Lepas tu pula apa? Diameter kecil. Kan? Diameter kecil, nilai pemalas spring tinggi. Nilai pemalas spring tinggi. Suka diregang. Macam tu. Lepas tu apa lagi? Panjang asal pendek pun boleh. Lepas tu apa lagi? Susunan. Disusun secara selari. Kan? Bilangan spring banyak menghasilkan nilai K yang lebih tinggi. Nilai pemalas spring tinggi. Keras, sukar diregang. Boleh ulang. Satu reason tu ulang sekali, 2 kali pun tak apa. Kuat. Kalau kululi cantik tadi. Tahan karat. Macam tahan lasak ni kadang-kadang terima, kadang-kadang tak. Bolehlah letak tahan lasak. Tahan lama kurang sikit, kalau boleh elakkanlah. Long lasting ni kadang-kadang dia tak berapa tepat. Melainkan satu contoh untuk tajuk nuklear fizik. Kenapa kita letak satu tu mempunyai half-life yang panjang, long lasting. Itu boleh diterima lah. Okay. Alright, jadi yang ni, mari kita tengok ni. Kalau kamu tengok, cikgu dah tak apa nak ni, masa dah pendek sangat dah. Kalau kamu tengok secara ringkasnya, susunan yang ni 12 Newton, semua 12 Newton. Kalau kita tengok dari segi pemanjangan, katalah ini 10, panjang asal 10. Pemanjangan kalau letak 12 Newton, katalah kita ambil yang tadi 2 cm. Okay, berapa pemanjangan total semua ni? Panjang sistem. 12 bahagi dengan 6 darab 10 kuasa negatif 3 itu. Yang tu kamu, yang ni dia ada, subhanallah, dia bagi 6 ni. Cikgu ambil yang contoh yang tadi tu, tak nak tengok yang soalan atas ni. Okey, tak apalah. Kalau nak tengok atas pun boleh lah, pemanjangan dia 6 Okey, 6. Ini 6 juga panjang asal apa? 50. Okey, 50. Okey, kalau cikgu tanya 50 tu mm, semua dalam mm, okey lah. 50 6 dengan 56. Agak-agak kamu berapa panjang keseluruhan sistem ni untuk yang susunan A ni? Maksudnya pemanjangan asal ke bukan, daripada atas sampai ke bawah. Campur semua. 114. 114 ke 112? 114 56 campur 56, 112 kan? 112. Itu yang ni. Okey, cuba kira yang ni pula. Dia susun macam ni. 50 kekal kat sini 50. Pemanjangan dia 6 ni, bila kita susun secara selari, dia kena bahagi 2. So, pemanjangan dia hanyalah 3 je. 3 mm pemanjangan. Ni 50.
So berapa dia punya total dia, length dia? 53. 53, very good. 53 53 mm. Ini untuk ini. Tapi sebenarnya paling cantik kamu tukar unit dululah. Tapi tak apalah, kita nak buat cepat kan. Okey, yang ni pula apa jadi? Yang ni akan panjang dia adalah 50 campur dengan 6. So yang ni 56 lah ni. Kan? Yang W ni sebab dia single. Yang ni yang 3 ni apa jadi? 50 3x bahagi 3. yang 6 ni kena bahagi 3. 52 campur dengan 56. Yang ni adalah 52 panjang total dia. Panjang ni adalah 56. So total dia berapa? 108. 108 mm. Okey, dari segi kalau dia tanyalah pemanjangan setiap sistem, pemanjangan sistem bagi semua ni, kalau kita nak susun dari segi susunan yang paling panjang ke paling pendek, dia akan dapat apa? A C, B. Lebih besar daripada C, lebih besar daripada B. Itulah susunan dia. Ini biasa dia keluar dalam soalan paper 1 Dia tanya jumlah panjang susunan ini, kita dah bincangkan tadi. Pemanjangan setiap spring pun kamu dah tahu. Kan, tegangan boleh kira lah, F dengan KX lah, kan. Daripada mana nak dapat? Ni kamu boleh guna daya 12 apa semua, F dengan KX. Kamu boleh dapatkan nilai K ni, tapi X ni pastikan kamu tukar dalam meter. Sebab unit bagi K sama dengan F per X. Unit F ni lah Newton, unit X ni adalah meter. Maka K ni unit dia adalah Newton per meter. Tapi kalau kamu tak tukar dalam meter, kamu kena tulis lah. Contohnya katakan Newton per dengan sentimeter katakan. Maka kamu kena tulis K sama dengan berapa nilai Newton per sentimeter. Macam tu. Tapi lebih selamat dalam SI unit lah, Newton per meter. Okey, boleh tak sampai situ? Boleh. Alright, kita tak sempat lah nak bincang soalan bawah ni. Ni semua cikgu dah bincangkan, 2 Newton per meter. Dah habis, dah masuk pada soalan soalan praktik formatif. Yang ni mungkin cikgu akan share jawapan dia dalam grup kita nanti, insyaAllah. Ataupun kamu boleh download je sebenarnya jawapan penuh buku teks, semua ada. Cikgu minta kamu tolong buat lah, cuba buat. Sebab apa? Bila kamu dah faham konsep tadi, kalau kamu buat latihan ini, insyaAllah dia akan kekal masuk dalam ingatan, kita panggil dia long term memory. Kita nak bagi masuk dalam tu lah. Nanti keluar je soalan, zoom, dia akan terus recall. Kamu akan dapat ini. Okey, jadi dah pun lebih pukul 4. Cikgu ingat tak sempat lah cikgu nak bincangkan tajuk ni. Cuma secara ringkasnya, kalau kita ada ni, gunalah F sama KX. Tapi kalau dia tanya luas di bawah graf, kamu boleh guna EP. Ataupun elastic potential energy, tenaga keupayaan elastik kenyal itu, setengah Fx, ataupun kita boleh juga pakai setengah Kx kuasa 2. Itulah formula dia. Unit dia jangan lupa untuk elastic potential energy, unit dia dalam joule. Joule ni adalah apa? Joule ni adalah sebenarnya dia adalah Newton meter. Newton meter. Boleh faham Alright. Jadi sampai situ, secara kesimpulannya apa yang kita belajar hari ni? Kita belajar tajuk kekenyalan iaitu kebolehan suatu objek ni dia kembali kepada bentuk asal bila daya yang dikenakan ke atasnya dialihkan. Itulah maksud kekenyalan. Lepas tu kita dah tengok dia punya macam mana kita kira pemanjangan bagi satu spring ini, yang mana kita ambil panjang yang sistem itu, kita tolaklah dengan panjang asal, dapatlah dia punya extension ataupun X tu nilai bagi pemanjangan. Lepas tu kita dah tengok juga eksperimen yang mana menghasilkan graf ni lah, X lawan F dan juga F lawan X. Tapi kalau hukum Hooke tu dia lebih kepada graf F lawan X ni. Kita dapat last sekali kecurunan dia kita samakan sebagai pemalar spring iaitu K. Maka kita dapatlah formula bagi hukum Hooke iaitu F sama dengan KX. Ni Dan last sekali kita tengok luas di bawah graf bagi graf Fx juga kita akan dapat kita panggil dia sebagai tenaga keupayaan kenyal ataupun elastic potential energy setengah Fx atau setengah Kx kuasa 2. Ingat balik yang tu. Seterusnya kita pergi kepada faktor-faktor. Ini dia ada 4 faktor campur dengan 1, yang kelima, yang mana dia mempengaruhi nilai K. Yang pertama bahan spring. Tengoklah bahan apa. Kan? Yang keras tu biasa K tinggi, yang lembut tu K rendah. Ketebalan dawai ataupun diameter dawai tu. Kalau besar dawai tu, lagi tinggi nilai K dia.
Diameter spring, kalau diameter dia kecil, K dia tinggi. Diameter kecil lebih keras daripada diameter besar. Dan juga panjang asal, yang pendek itu dia lebih keras daripada yang panjang asal dia panjang. Itu K dia rendah. Dan juga susunan ada dua jenis lah. Kita tengok susunan sesiri dan juga selari. Susunan sesiri ni, kalau kita susun yang sama, dia akan lagi panjang. Dia lebih memanjang. Okay? 2 kali ganda. Kalau sama 3 spring, 3 kali pemanjangan dia. Setiap spring tu dia akan memanjang sama dengan satu spring. Contoh kalau kita letak beban tadi, panjang dia 2 cm. Susun macam ni, sesiri 2 spring. Ini pun akan jadi panjang 2 cm lagi. Bertambah-tambah lagi panjang dia. Jadi biasanya kalau kita guna dalam contoh yang paling kita nampak tu lah, yang baby punya tu kan, ataupun ada juga alat senaman tu kan, yang banyak spring tu kan, ada susun secara selari untuk menambahkan nilai K dia. K dia akan jadi, kalau 2 spring dia jadi 2, K dia akan jadi 2K. Yang ni K bahagi 2, jadi lagi lembut lah. Yang ni bertambah keras. Kalau 3 spring 3K, 4 spring 4K dan seterusnya. Dan habis. Itulah dia. Ini gabungan susunan, kamu boleh tengok satu persatu, analyze satu persatu untuk kamu dapatkan berapa nilai pemanjangan dia. Jadi cikgu rasa sampai situ dulu untuk hari ini. Mohon ampun dan maaf salah dan silap. InsyaAllah ada rezeki ada umur, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye-bye.